Sedia maklum, kita dalam proses demokrasi yang sangat meriah. Dan Datuk Ravi sebut tadi, kita dalam keadaan yang sangat yakin dengan demokrasi yang kita perjuangkan, yang kita amalkan dan kita tunjukkan bahawa proses ini akan bawa kebaikan, akan bawa manfaat kepada rakyat dan negara kita. Dan parti kita atau Parti Keadilan yang menjunjung demokrasi sebagai salah satu daripada agenda penting perjuangan kita sejak daripada 98, mempraktikkan, menunjukkan dan cuba membuktikan bahawa proses ini akan bawa masa depan yang baik, yang cemerlang, yang gemilang kepada parti dan perjuangan reformasi yang kita julang, yang kita alu-alukan. Semenjak daripada tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini, saya sedar, bukan saja anggota-anggota, ada orang di luar daripada pasukan keadilan terutamanya, mula skeptikal, mula rasa gundah gulana dengan apa yang kita namakan sebagai proses demokrasi. Kerana selepas daripada tahun 2018, pilihan raya ke-14, ada sesetengah pihak yang nak mempermainkan proses demokrasi. Proses demokrasi memilih pemimpin daripada satu kelompok dengan manifesto kita sendiri, dengan slogan kita sendiri, dengan janji kita sendiri. Di tengah jalan, ada yang mengambil langkah untuk bertukar dan beralih haluan dengan tanpa memikirkan rakyat yang telah mengundi mereka. Alhamdulillah, negeri yang diketuai oleh keadilan, di Negeri Sembilan, dan juga sudah pasti di Negeri Selangor, walaupun kita diasak, walaupun kita disentuh, walaupun kita diapi-apikan, terutama di Negeri Sembilan, kita kekal teguh mempertahankan mandat pada pilihan raya 2018 untuk terus menjulang nasib rakyat. Saya ucapkan tahniah kepada pimpinan-pimpinan Negeri Sembilan yang buktikan bahawa kita bukan mudah untuk terbeli, kita bukan mudah untuk terikut-ikut sebagaimana yang berlaku di peringkat persekutuan. Dan hasilnya apa? Hasilnya rakyat mula hilang kepercayaan. Kita mula dipertikaikan. Sedangkan 2018 adalah ciptaan sejarah besar. Hari ini berapa hari bulan? 10 hari bulan atau 11? 10 ya? Semalam adalah ulang tahun keempat dalam sejarah kali pertama Malaysia, UMNO Barisan Nasional tewas dengan lambang banggaan kita, lambang Parti Keadilan dalam pilihan raya yang lepas. Ulang tahun keempat, maknanya baru 4 tahun UMNO dan Barisan Nasional tewas. Sebab itu, sebaik peristiwa yang dipanggil Sheraton Move berlaku, pada ketika itu saya segera berlari dan pulang daripada Bandung. Sebab di sana pada ketika itu saya sedang aturkan retreat kerajaan negeri. Sedikit saya ingin cungkil pengalaman itu, saya pulang untuk pastikan bertemu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, bertemu dengan rakan-rakan pimpinan keadilan, amanah dan DAP, dan kita sebutkan negeri Selangor tidak berubah, negeri Selangor kekal stabil di bawah pimpinan Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan. Sebab itu hari ini kalau UMNO dan Barisan Nasional lawan kita dalam pilihan raya kecil, yang digugah mereka walaupun mereka menjadi pentadbir paling terbaru di Johor, sebelum itu di Melaka, mereka selalu sebut keamanan, kestabilan dan kemajuan. Ternyata selepas pilihan raya 2018, yang menggugah kestabilan, yang selalu timbul ketidakstabilan, termasuk tarik sokongan kepada Abah selepas 18 bulan, adalah pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan keadilan, tunjukkan kematangan kita bahawa proses demokrasi harus dihormati, jangan mempermainkan proses demokrasi, dan kita tetap memegang mandat rakyat yang telah disampaikan, diamanahkan kepada kita pada pilihan raya ke-14 2018 yang lalu. Saudara dan tuan-tuan sekalian, selepas beberapa episod Sheraton Move, beberapa kekalahan yang ditempa oleh Pakatan Harapan plus di Sabah, di negeri Melaka, di Johor,
dan beberapa siri pilihan raya kecil, kita akan berdepan dengan pemilihan ini. Ada orang menjadikan latar itu, pengalaman kekalahan-kekalahan itu, sebagai satu punca untuk ke depan kononnya. Bagi apa? Bagi menggantikan pemilihan, atau menggantikan kumpulan dan menggantikan pimpinan yang memegang tanggungjawab dan amanah yang besar. Dalam masa yang sama memberikan gambaran seolah-olah kita tidak ada peluang di masa hadapan, yaitu dalam pemilihan raya atau pilihan raya yang akan datang hingga pilihan raya 2016. Maknanya apa? Maknanya Datuk Seri Anwar dah sebut dengan kita dalam retreat terbaru. Beliau ingin meneruskan satu term ataupun satu penggal lagi sebagai presiden. Dan memang kita telah menetapkan ada 2 term polisi dalam parti kita. Maknanya, kalau kita tak memberikan harapan, tak usaha nak menang, awal-awal belum melangkah lagi kita sudah mengaku kalah, kita dah akui dah Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri. Sedangkan ini cita-cita kita nak putera terbaik kita, Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab itu, kita bukan hanya berdepan dengan pemilihan parti. Selepas ini kita akan berdepan pilihan raya umum yang ke-15. Malahan ada anggap lagi, kita macam tak ada peluang di negeri-negeri. Termasuk Negeri Sembilan lah kalau macam tu. Sebab Negeri Selangor, pada hari ini, kita ada lebih 13 ke 14 kerusi majoriti. Negeri Sembilan ada 4 je. Ada 4 majoriti. Kalau ikut daripada degree dan juga peratusan, maknanya Negeri Sembilan pula tidak ada peluang. Sedangkan saya percaya, rakyat tidak bodoh. Rakyat memang sengaja meluat pada ketika ini akibat langkah-langkah politik sumbang yang dibuat oleh beberapa pihak, termasuk sebahagian bekas rakan-rakan kita. Rakyat memang tak suka pengkhianat, rakyat akan tolak pengkhianat. Mereka yang mengkhianati bukan saja kita doakan akan kalah, saya yakin mereka akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Dan rakyat juga bukan nak UMNO dan Barisan Nasional. Buktinya, 2 pilihan raya negeri yang result dia sekali imbas macam begitu buruk kepada kita, membuktikan 60% daripada mereka yang turun undi tak nak UMNO dan Barisan Nasional. Tapi undi kita terpecah-pecah, terberai-berai. Akhirnya 60% itu terbagi 3 atau terbagi 2. Sebab itulah di Port Dickson ini, atau di Negeri Sembilan ini, saya nak sebutkan, saya hadir. Ramai juga pimpinan yang nak percaya dengan kaedah itu hadir. Hadir apa? Kita hadir dalam retreat Pakatan Harapan. Tahu apa ni? Tahun 2021 atau 2020? 2021. Apa conclusion yang dibuat? Bukan satu orang. Sebab semua buat presentation. Dalam presentation itu nak apa? Nak supaya pembangkang ataupun Pakatan Harapan ketuai kumpulan pergerakan untuk kembali ambil kerajaan dalam pilihan raya yang akan datang. Formulanya apa? Formula pada ketika itu dipanggil sebagai kemah besar. Ataupun dalam kata mudah, kumpulkan lebih banyak kawan-kawan yang nak jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Pada ketika itu kita kata, kita dah sebut dah. Dan saya percaya juga pada ketika itu, Abah ni tak akan lama. Dia akan hanya jadi pelantar, pemangkin untuk UMNO kembali berkuasa. Dan sekarang dah terbukti, UMNO berkuasa dan terbayang kerusi Perdana Menteri ini milik eksklusif UMNO dan Barisan Nasional. Justru kita kena gembling, kumpulkan pasukan. Bukan hanya parti politik, bukan hanya orang politik, tetapi badan bukan kerajaan, aktivis, rakyat, untuk sama-sama duduk dalam satu pasukan. Kalau tak namanya kemah besar, kita boleh namakan dia Dewan Besar. Kita boleh namanya kumpulan besar. Ini kita namakan muafakat besar rakyat Malaysia untuk angkat dan julang demokrasi, teruskan reformasi, angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pilihan raya. Dan inilah yang akan dibawa oleh kumpulan yang kita namakan Kita Semua Keadilan, yang kita ketuakan Datuk Saifuddin Nasution Ismail, yang akan membantu
Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan sekalian, di hadapan kita ada pasukan yang ingin bergerak sendirian, menjulang obor parti dan perjuangan, membawa suara reformasi. Di depan kita ada kumpulan yang ingin ajak orang lain, ajak pasukan lain, ajak individu lain yang belum dekat dengan kita atau telah rapat dengan kita, menjadi satu saf yang kukuh, menjadi satu pasukan yang kukuh, menjadi satu ketumbukan yang padu untuk kita ambil alih pentadbiran di Putrajaya setelah pengkhianatan Sheraton Move pada tahun 2020 yang lalu. Saudara dan tuan-tuan sekalian, memang episod itu, 2020 itu melukakan. Saya apatah lagi, saya antara orang yang dikatakan rapat dengan mereka, dekat dengan mereka. Tetapi jangan kita ambil pukul rata semua. Ambil gambar lama, ambil sikap lama, ambil pendirian lama. Sebab dalam ramai-ramai itu, saya ambil contoh di Gombak. Di Gombak siapa pendiri awal? Sudah pasti pendiri awal Azmin Ali, selaku antara yang mempelopori dan membangunkan keadilan di dalam negeri Selangor dan juga di Gombak. Alhamdulillah, bukan sebab saya selaku pengerusi negeri, bukan sebab ada pimpinan-pimpinan ketua cabang saja, tapi kerana ada pimpinan parti, anggota parti yang setia di negeri Selangor, walaupun Sheraton Move digerakkan oleh 2-3 watak yang dalam negeri Selangor, tidak ada satu cabang pun terbubar di negeri Selangor. Dan kita percaya, bukan hanya kita mampu rampas di Putrajaya, bukan hanya kita mampu ambil kembali negeri yang kita menang seperti Perak, seperti Kedah, dan menang dengan selesa di Negeri Sembilan. Saya percaya kita juga mampu kekal dengan majoriti yang selesa di Negeri Selangor pada pilihan raya yang akan datang. Kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, sebab itu di depan kita, di hadapan kita, pilihan kita dalam pemilihan ini, bukan kita nak bermusuh secara individu, bukan kita ingin bertembung yang bukan-bukan. Sebagainya sahabat saya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, sahabat saya. Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, rakan saya di dalam Esko Kerajaan Negeri pada tanggal 2014 sampai 2018. Dan sebahagian yang lain, Saudara Charlie Kang, kawan saya di universiti, sama-sama turun bantah AUKU di universiti, di UPM. Bertembung dengan siapa pun. Dengan Rafizi, saya pernah jadi pasukan pada tahun 2010. Datuk Seri Saifuddin Nasution juga didokong oleh mereka pada tahun 2013-14. Ini bukan masalah 1, 2, kita kenal lama, kita kawan lama, kita nak jaga hati. Bukan. Tetapi ini soal pendekatan, strategi dan prinsip yang ingin kita bangunkan dan kita laksanakan. Di depan kita ada satu yang nak bergerak solo, ada yang nak bergerak secara sendirian, ada yang nak bergerak sebagai satu kumpulan dengan kita kepalai dan ketuai. Di depan kita ada nak biarkan UMNO dan Barisan Nasional menang dulu, lepas ni kita bangun sama-sama kita lawan. Bukan masalah kita lawan tak lawan. Sebelum sebahagian di sana lawan, Dato' Saifuddin dah lawan awal. Sebahagian yang ada di sini dah lawan awal. Sebahagian di sini dah masuk penjara, dah masuk jail. Bukan masalah lawan kemudian, lawan hari ini, lawan hari depan. Tetapi kita kena bagi option dan pilihan terbaik. Dan bagi saya secara peribadi, saya mahu option yang kita tawarkan oleh Datuk Saifuddin, membawa pasukan yang besar. Yang bukan kita hanya ikut-ikutan. Sebaliknya kita kepalai, kita ketuai. Yang kita ajak dan kita angkat. Dengan syarat yang jelas. Syaratnya kejujuran. Nak bawa reformasi. Apa asas reformasi? Julang semangat demokrasi. Pertahankan hak asasi. Jaga alam sekitar. Jaga hubungan perpaduan semua kaum dalam negeri, negara, keturunan, bangsa, pahaman dalam negeri dan negara kita. Sebagaimana polisi yang kita tunjukkan di negeri-negeri kita. Di negeri Selangor, di negeri Sembilan, di negeri Pulau Pinang yang pernah kita takbir. Sebagaimana yang kita tunjukkan ketika kita laksanakan selaku pentadbir serta pasukan di Putrajaya.
Adakah kita gagal semua di Putrajaya? 1-2 gagal. 1-2 mengecewakan. Tapi dalam bab jaga dan kawal harga berpatutan kepada rakyat, menteri dia ada kat sini dulu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail selaku menteri pada ketika itu. Di tahun 2018, 2019, ketika bertemu musim perayaan, Hari Raya Aidilfitri terutamanya, tidak ada masalah peniaga-peniaga cuba sorok dan naikkan harga barang sebagaimana yang berlaku ketika musim perayaan di bawah jagaan PN maupun di bawah jagaan Barisan Nasional. Alhamdulillah kita tunjukkan rakyat selesa, rakyat rasa lega. Dan itu juga kita tunjukkan di negeri Selangor. Bila di negeri Selangor bekalan ayam harga meningkat sampai RM18 sekilo, RM16 sekilo. Apa kita buat? Kita jumpa dengan penternak kita, kita lakukan melalui agen kita, aset kita seperti PKPS yang mempunyai ladang kita sendiri. Kita ambil ayam-ayam itu, kita bawa ke seluruh negara, bukan buat untung sahaja, tetapi kurangkan untung yang patut kita dapat, kita jual dengan harga lebih murah. Dan berapa banyak orang mendapat manfaat? 300,000 keluarga mendapat manfaat melalui program kita. Saya dihubungi oleh kawan saya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, nak buat program yang hampir sama. Dan kita tolong juga, saya tak pasti sedang bincang, sebab kita dengar ada program nama Mantai ketika berdepan perayaan. Tapi kita tak buat 1 hari, 2 hari. Di negeri Selangor kita dah laksanakan lebih daripada sebulan. Bekalan telur tak cukup, kita pastikan rakyat negeri Selangor dapat bekalan telur yang murah dan berkualiti. Bekalan ayam terganggu, kita berikan ayam dengan harga berkualiti. Bekalan minyak, bekalan sayur, bekalan ubat-ubatan juga kita buat dan kita laksanakan di negeri Selangor. Ini contoh, bukan saja kita nak angkat demokrasi, jaga hak asasi, kita juga jaga keselesaan rakyat dengan pastikan mereka tak terbeban dengan kos kehidupan dan kos peningkatan hidup ataupun kos hidup yang telah membebankan mereka saban tahun. Sebab itu saudara, saya tawarkan diri menjadi naib presiden. Bukan hanya ingin bertarung, sebab sebagai ni ada kawan-kawan yang ada juga bertanding di sini dan di sana. Dan kita mahu kerana saya mahu. Apa yang kita tempa kejayaan di Selangor? Apa contoh yang kita buat di Selangor? Bukan sebab nama bendera Selangor merah kuning yang kita kenal ataupun yang kita faham. Setiap polisi yang sangat berjaya di negeri Selangor, yang kembali kepada rakyat melalui polisi Selangor Penyayang atau merakyatkan ekonomi dulu, bukan atas nama Amiruddin selaku Menteri Besar, Esko Kerajaan Negeri, Ahli Dewan Negeri, tetapi ia sewajarnya dilihat sebagai kejayaan keadilan yang ketuai negeri Selangor semenjak daripada tahun 2008 yang lalu. Sebab itulah saya ingin menjadi pemuka dalam parti ini, di hadapan, di barisan hadapan, di lapis kedua dan ketiga, selepas timbalan dan juga naik-naik. Kerana saya percaya, selaku pentadbir negeri yang menyambung legasi, kejayaan dan kemampanan parti menguruskan negeri Selangor sebelum ini, Selangor ataupun keadilan wajar diberikan pengiktirafan dengan meletakkan wakil Selangor di dalam kepimpinan pusat dan peringkat majlis pimpinan tertinggi. Dan sebab itu saya tawarkan diri dengan rasa rendah hati, bukan nak pertikai kawan-kawan lain atau nak kurangkan peranan kawan-kawan lain. Namun saya fikir, kalau diletakkan di situ, mungkin akan membantu parti untuk menguatkan hujah kita. Kerana kita bukan cakap kita akan. Kita akan tunjuk, ini kita buat, ini telah kita buat, ini kita telah laksanakan, ini telah kita tunjukkan, ini kita jaga orang Melayu, bagaimana kita jaga orang India, bagaimana kita jaga orang Cina, bagaimana kita jaga orang asli. Saya ingat lagi, Rabi antara kawasannya adalah kawasan orang asli. Kita perkenalkan beasiswa Sagung Tasi contohnya di negeri Selangor untuk orang asli. Bukan hanya bagi untuk mereka masuk universiti, sekarang ini untuk peringkat kedua pendidikan ataupun secondary school, di peringkat menengah, kita turut telah berikan beasiswa kepada anak-anak orang asli ini. Setahun peruntukan kita berapa? Setahun peruntukan kita lebih daripada 2 juta ringgit khas untuk pendidikan anak-anak orang asli. Ini kita tunjukkan, ini kita nak laksanakan. Sekali lagi,
ini bukan produk Selangor. Sebaliknya kita kena letakkan ini produk Parti Keadilan dan ini produk Pakatan Harapan. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, saya tahu saya tak nak ucap panjang, mungkin ada sahabat-sahabat lain nak memberi ucapan, nak menjelaskan dengan lebih rinci, dengan lebih jelas. Kenapakah saudara memilih kita, memilih kami? Kerana kita tahu, kita semua adalah keadilan. Kita semua adalah pejuang. Kita semua adalah mereka yang faham masa depan kita dan mahu masa depan yang baik. Kita semua bukan ditentukan oleh satu dua orang yang super pandai, yang tahu semua benda, yang jadi Superman yang boleh selesaikan masalah kita. Kita semua keadilan adalah semua pejuang yang akan angkat obor reformasi dan perjuangan, jaga parti, dapatkan parti kembali ke Putrajaya, angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang terbaik pada masa ini dan masa depan, kerana kita semua keadilan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.